Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Banat kalau mai jangan duduk macam tu. Kosong depan, nusuk depan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal ilmu alladuniyu. Allahumma salli ala sayyidina Tariqul ma'rifati billahi ta'ala. Ilmu laduni ialah jalan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha, kerana bahwasanya ia innama tahsulu bima amaddakallahu bihi. Hanya saja terhasil ia iaitu makrifah itu bima amaddakallahu bihi, menurut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bima, menurut apa yang, menurut qadar, ma'amaddakallahu bihi, menurut apa yang
amaddakallahu bihi, menolong ia akan dikau bima amaddakallahu bihi, mengikut, menurut apa yang menolong ia akan engkau, bihi dengan ma tersebut, dengan apa tersebut. Jadi kata dia, ilmu laduni itu ialah jalan mengenal Allah. Ilmu laduni ialah jalan untuk mengenal Allah. Mana kena ada ilmu tu, barulah kita boleh kenal Tuhan. Ilmu tu ilmu yang tak diusahakan. Ilmu laduni dapat tanpa usaha, tapi mesti melalui ilmu usaha juga. Tapi ilmu usaha tu kena beramal. Bila kita mengamalkan ilmu yang kita usahakan tu, maka dapatlah kita akan ilmu laduni. Ilmu laduni tanpa usaha. Dan ilmu laduni itu penting. Kepentingannya kerana dia ialah jalan untuk kita kenal Tuhan kita. Kalau kita tak ada ataupun tak dapat ilmu laduni, sampai mati pun kita tak kenal siapa Tuhan kita. Tu orang duk kata kami kenal tu, tu kenal secara bukan terpilih. Yang kita maksudkan di sini ialah kenal secara terpilih. Allah bagi kenal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi kenal. Dan kenal itu pula mengikut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengikut kadar yang Tuhan bagi kenal. Bima amaddakallahu bihi. Kenal tu pilihan juga. Ilmu tu pun diberi ikut kadar yang Tuhan nak kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya ilmu laduni itu dia hak Allah. Bila hak Allah, ikut suka Allah. Kadar mana dia nak memberi, berapa banyak kadar yang dia nak bagi, tu hak dia. Macam duit kita. Duit kita, kita bagi kat orang ikut suka kita. Hak ni kita kata budak kita bagi RM5. Budak lagi kita bagi RM1. Hak ni kita bagi 20, ni kita bagi 50, hak tu kita bagi 200, orang tu kita bagi 1000, ikut kita. Duit kita, hak kita, kita ikut suka kita. Orang lain tak boleh kata apa, siapa bagi kat dia tu RM1, saya bagi aku 1000. Ikut duit, ikut kita, duit kita. Tak jadi subhanallah, itulah Allah Subhanahu Wa Taala menabur, membahagi-bahagi ilmu laduni kepada hamba-hamba dia, ikut suka dia. Di pihak kita, kita boleh minta, tapi di pihak dia, bagi ikut suka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu disebut bima amaddakallahu bihi. Jadi ilmu laduni itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut yang dia nak bagi. Bima amaddakallah. Ilmu laduni ialah merupakan satu bantuan Allah pada kita untuk kita nak kenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bantuan Allah. Dia pertolongan Allah. Tapi jalan dia, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Itu jalannya. Tolong Allah bukan Allah lemah, bukan Allah tak larat.
Tolong Allah berarti di pihak kamu tu kamu kena buat. Hak aku ikut suka aku nak bagi pada kamu. Hak ni aku punya, ikut suka aku. Tapi di pihak hang tolong di pihak hang tolong diri hang sat. Tu bahasa dia. Di pihak diri hang tu tolong diri hang sat. In tansurullah tu tolong melawan nafsu dalam diri. Bukan Allah lemah, bukan Allah tak boleh mengoffkan nafsu kita. Allah Maha berkuasa, Dia Maha kaya, Dia Maha segala-gala. Tapi intan surullah tu ialah di pihak kita tu kita kena buat apa? Kita kena penuhi syarat untuk mendapat pertolongan Allah, untuk Allah nak bagi ilmu laduni tu. Apa dia? Hidup ni melawan hawa nafsu. Hidup ni melawan hawa nafsu. Maknanya tak mudah juga nak jadi baik. Kita nak jadi seorang yang baik, kita kena berjuang untuk menjadi baik. Usaha jadi baik. Bila kita usaha tu, tentu duk pertolongan Allah. Faham? In tansurullah yansurkum, syarat. In tu dia panggil adatu syarti, huruf. Adat syarat. In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong Allah, Allah pasti tolong kamu. Tu janji Allah. Jadi pendakian ini ialah pendakian yang tidak semudah kita bercakap. Sebab cakap kena bukti. Bila kita bercakap nak jadi baik, buktikan hang usaha untuk jadi baik. Kalau hang usaha untuk jadi baik, tentulah terletak janji Allah. Yansurkum, pasti Allah akan tolong kamu jadi baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia sebut innama tahsulu bima amaddakallahu bihi. Allahu akbar. Jadi ilmu laduni kalau nak minta banyak, jadi berjuang kena kuat. Berjuang kena kuat. Berjuang untuk menjadi seorang yang baik pada pandangan Allah itu kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh. Tak boleh buat lebih-lebih kurang. Tak boleh buat halal, tak boleh buat halal balai. Lepas-lepas tangan tak boleh. Dia kena bersungguh-sungguh. Sebab lawan hawa nafsu ni tak mudah. Lawan hawa nafsu ni lawan diri sendiri. Lawan diri sendiri. Diri sendiri ni condong nak buat jahat. Tapi jangan buat jahat. Diri sendiri ni tak mau ikut Tuhan, jangan ikut diri sendiri. Siapa-siapa yang ikut diri sendiri, dia mempertuhankan diri dia sendiri. Sebab itu Allah sebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan dirinya, orang yang menjadikan ilahahu hawa, Tuhannya ialah nafsunya. Jadi kita ni, sebab tu kita kena tumbangkan. Macam ni. Besok main awal sikit. Berjuang nak makin awal ni bukan mudah ni. Makin awal sikit. Makin awal tu main tajuk dulu. Jangan waktu Ustaz tengah nak mengajar ni main tajuk. Kalau Ustaz tengah nak mengajar ni, main mengaji terus. Tahajud tu qadha. Wajib mengaji ni. Sembahyang tahajud tu sunat. Ngaji ni wajib. Jangan duduk main tahajud, nak main. Waktu kalau Ustaz dah mengajar dah ni, main ngaji dulu. Ustaz lagi qadha tahajud. Kalau macam tu, bangkit awal sikit. Sebelum Ustaz mula mengajar ni, bangkitlah. Bangkit nak berdoa. Nak minta Allah Ta'ala, bagilah pada aku ilmu laduni. Minta kena minta. Usaha kena usaha. Minta. Kalau tak dapat ilmu laduni, tak kenal Tuhan sampai bila-bila. Na'udzubillah min dzalik. Qala innama tahsulu bima amaddaka Allahu bihi.
minat ta'arrufi, daripada ta'arruf. Oh, maknanya kita nak kenal Tuhan, kenal Tuhan berkenal. Macam kita. Orang tak kenal kita. Orang tak kenal kita, kita kenal diri kat orang. Kita pergi Kuala Lumpur, jumpa orang, ada sikit nak buat kerja hari tu, nak minta tolong orang. Bila minta tolong orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenal diri tu. Siapa diri? Mai pada mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Begitulah. Allah lebih-lebih lagi. Nak kenal Allah, Allah sendiri akan perkenal dia. Kalau dia tak kenal, kalau dia tak kenal siapa dia, kita tak kenal dia siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, dia memperkenalkan dia melalui jaluran ataupun saluran hati kita. Dicampakkan kenal daripada kita. Kita kenal Tuhan daripada situ. Melalui dia berkenal dia. Sebab tidak kenal Allah melainkan Allah. Dan kita semua tak akan boleh kenal Allah tanpa Allah memperkenalkan dia kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi memperkenalkan tu ialah memperkenalkan dengan cara khassah, ataupun disebut dengan ma'rifatun khassah, iaitu kenal dengan cara terpilih, memperkenal pun dengan cara terpilih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kita mengaji ni. Kita mengaji ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mengaji semua sama. Tapi pendapatan kita yang kita peroleh daripada Allah nak memperkenalkan dia pada kita tidak sama. Tidak sama ni mengikut penerimaan, persediaan kita nak berkenal tu. Sejauh mana kita bersedia nak mengenal. Sejauh mana kita telah membersihkan hati kita untuk kita kenal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mempersiapkan diri itu mempersiapkan hati. Bagaimana kita main gamalih ilmu, macam mana kita duduk di rumah, macam mana kita duduk di asrama, macam mana kita duduk sehari-hari, mempersiapkan hati kita untuk menerima ta'aruf dia. Sejauh mana? Maknanya hati ini kena bersih sepanjang masa. Asrama kamu tu kamu buat operasi kebersihan tak setiap hari? Buat tak? Kalau kamu tak buat, lama-lama dia kotor. Sampai bila mana kotor, tak masuk dah nur. Tempat yang paling penting adalah tempat tinggal kamu. Rumah kita. Sebelum rumah hati, tempat tinggal tu, rumah tu, asrama tu tempat tinggal jasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati kita tempat tinggal roh kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua-dua ni kena match. Kena matching mengelok. Asrama tak bersih, rumah tangga tak bersih, hati pun tak bersih. Sekali balik tengok. Asrama kamu lapik dengan cadar putih tak? Cuba kat tangan. Mas masuk ambil cadar. Ambil kapek. Asrama kamu ada cadar putih tak? Cuba angkat tangan siapa yang tak ada cadar. Tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Cadar putih kena ada. Kalau kamu nak mimpi jumpa Rasulullah, baju tidak kena putih, cadar kena putih, semua kena putih. Malaikat kamu tak maulah jumpa Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga.
Sama juga kamu nak tidur malam. Nak tidur malam ni wuduk kena ada. Wuduk ambil dah kan? Ambil wuduk lah tidur malam. Wuduk kena bersih. Kena ada. Duduk belah ni. Najwa kah? Najwa. Aduh lah ni. Raudah kan? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk jangan bagi lindung Ustaz, bagi nampak Ustaz. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad begitu. Maknanya apa dalilnya? Hari itu malaikat Jibril turun nak menyampaikan wahyu. Tapi malaikat tak masuk rumah Rasulullah. Malaikat Jibril AS sallallahu alaihi Muhammad berjanji di tempat lain jumpa Nabi nak menyampaikan wahyu. Kalau tak salah ingat Ustaz, di bawah rumah Nabi itu ada bangkai. Ada bangkai, melantang masuk mati. Nah, tu maknanya tempat tak bersih, malaikat tak sampai. Tapi malaikat maut sampai lah. Kalau malaikat maut tak sampai, lega malaikat rahmat. Malaikat yang nak berturun tangisan dalam hati kita. Mimpi yang elok-elok, mimpi yang baik-baik. Nak dapat Tuhan dalam hati. Malaikat turun kalau hati kita bersih. Tempat tinggal kita bersih. Sebab nak menangis ni, dulu Ustaz selalu menangis dalam mimpi. Waktu muda-muda macam kamu. Kalau menangis dalam tidur tu, jaga-jaga penuh air mata ni. Bila dah penuh air mata, tambung teriak lagi. Allah selamat. Dulu-dulu, waktu baik macam kamu. Bila tak apa baik sangat lah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kata ulama, qad yudrikul arifu fi firashihi ma la yudrikuhu fi salatihi. Kadang-kadang orang arif itu mendapat yang dalam tidurnya yang dia tidak mendapat yang di dalam sembahyangnya. Dalam tidur dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam tidur dapat. Saya dapat dalam tidur tu Ustaz, saya dapat dalam tidur tu Ustaz tak bangkit tahajud lah. Dapat dah. Tahajud qadha esok lah. Kadang-kadang hak dapat dalam tidur, tak dapat dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, mula pada hari ini, ada sayyidina siapa surah ketua asrama kamu? Ya? Baik. Ustaz lantik entah. Amsyar. Jadi pastikan asrama tu hari-hari bersih. Bawah katil. Lepas tu pastikan nak pergi main mengaji ni, soalan Sayyidina Muhammad, cadar putih. Tak ada duit, main ikut Ustaz. Ada duit? Tak bisa cadar. Tak ada duit, main ikut Ustaz. Cuma kat tengah sebab tak ada duit. Tu ada duit? Tak ada duit. Kat tengah tak ada duit. Cadar kita ada jual di koperasi kan? Ada tak? Sila tak? Ada jual di koperasi cadar kita? Ada, segi bilik Ustaz dia cuba. Berapa duit aku ada? 35. Pasti mula pada malam ni semua orang tidur cadar putih. Kena bersih. Ngaji betul lah, pakai putih biarlah. Esok mustaqim main pakai baju putih, main mengaji. Ngaji betul lah. Tapi tempat duduk bagi bersih. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi suka bersih-bersih. Putih lambang, putih ialah hati kita. Sebab itu Mansuri ni dia punya, bila mana terbukti suci dia, darahnya putih. Itu karomah dia. Ada satu syair menterjemahkan hati Mansuri. Dia kata macam ni, kalau aku bersih, darahku putih. Kalau aku bersih, darahku putih. Mana orang cemarkan dia, menuduh dia berzina. Dia kata, kalau aku bersih, darahku putih.
Jadi putih ni Nabi kata ilbasul bayad wa kaffinu mautakum bil bayad. Pakaikan yang putih. Pakaikan ilbasul bayad, pakai putih. Allahumma salli ala sayyidina. Dan kapankan orang mati kamu dengan pakaian yang putih. Hidup pun pakai putih, mati pun pakai putih. Baik, tak ada masalah. Tapi nak jalan pada Allah Subhanahu Wa Taala, bersihkan tempat duduk, bersihkan tempat Tuhan nak pandang hati kita. Jadi hati ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mesti dibersihkan, mesti dibuat persediaan untuk Tuhan nak buhlah dunia. Takkan hak mulia nak buh tempat hak kotak macam kita. Kan? Betul tak? Tentulah tempat hak mulia ni dia kena tempat yang begitu hebat. Tempat tidur kamu tu nak turun rahmat bukan sembarang. Orang nak tidur tu wuduk kena tempat tinggal tidur yang elok, bersih. Tidur dalam keadaan tak berdosa. Jangan akhir tidur kamu handset. Akhir hayat kamu, akhir daripada kehidupan kamu sebelum tidur ialah zikrullah. Biar nak tidur ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biar landing macam tu. Allah, 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 Allah. Biar macam tu. Biar masuk elok ke alam rohani. Alam tidur tu alam rohani. Allahumma salli ala sayyidina. Masuk pergi elok. Baik. Jadi bersihkan hati. Nak tidur malam jangan tidur dalam keadaan berdosa. Jangan tidur dalam keadaan hati kita kotor. Tidur dalam hati kita bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sejauh mana persediaan kita buat, sejauh sebanyak ataupun setara itulah kita akan mendapat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Li'annaha innama tahsulu bima amaddaka Allahu bihi min at-ta'arufi wa huwa ta'ala yata'arrafu ila ibadihi biqadri ma wahabahum min al-'ilmi laduni. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang nak mencampakkan dalam hati kita ilmu laduni. Jadi persiapkan, buatkan persediaan yang terbaik sebelum kita, kalau kita nak menerima anugerah Tuhan tu. Ilmu laduni daripada Allah. Jadi bila mana Allah nak bagi, tempat nak duduk tu, nak tak ilmu tu bersih tak bersih. Bila hati kita bersih, maka dapatlah kita ilmu laduni. Bersihkan hati. Bersihkan hati daripada apa? Daripada kotoran dan najis-najis dunia. Makna dalam hati jangan bagi ada makhluk, jangan bagi ada dunia. Walaupun ada dunia, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dunia tu bukan duduk di hati, di tangan. Dunia duduk di tangan, bukan duduk di hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila hati tak ada dunia, bersihlah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ilmu laduni ni sebanyak itulah kita kenal Tuhan. Tak bagi masuk banyak. Dan hati ni dia punya hebat, dia lebih daripada pendrive. Pendrive habis banyak berapa gig? 36. Ada lagi? Berapa? 256. Tetap ada had, ada limit. Hati ni tak ada limit untuk menerima ilmu laduni. Hati kita ni macam Mina. Mina, orang pergi buat haji tu, Mina ni dia macam perut ibu. Sebanyak mana pun orang masuk, semua celui. Faham tak? Sebanyak mana pun orang bermalam di Mina, sebanyak itulah celui Mina tu, mencelusi. Boleh duduk, boleh masuk. Hati kita ni macam Mina. Tak ada limit. Unlimited. Penerimaan dia terhadap ilmu laduni. Allahumma salli ala sayyidina.
Semakin kuat kita beramal, semakin dapat ilmu tu. Semakin kuat kita beramal, makin dapat ilmu tu. Jadi ilmu laduni, sebanyak mana ilmu laduni, sebanyak itulah kenal Tuhan. Macam orang dapat kupon. Kupon berapa ringgit? Banyak itulah dapat barang. Faham tak? Kalau kupon sikit, dapat sikit lah barang. Pergi tukar dengan barang. Kalau dapat kupon berjuta-juta, barang banyak lah. Kan? Di ilmu laduni, banyak mana, banyak tu dapat Allah. Banyak tu kenal Tuhan. Jadi bersungguh-sungguh beramal amal yang soleh. Kita bukan nak, kita beramal soleh bukan kita nak orang tengok kita. Kita beramal amal soleh sebab kita nak Allah tengok kita. Faham tak? Janganlah kamu kita duk pergi masjid, pergi surau, pergi buat baik kerana orang, tak ada apa. Kita beramal amal soleh, kita nak Allah tengok kita. Kalau Allah dah tengok kita, orang tak tengok, tak apa dah. Kita pergi masjid, kita berduit dalam tabung. Orang tak ada, buat duit. Orang tak ada pun. Lepas tu, nak duit tak? Ish, tak ada orang pula. Nanti ada orang. Itu kah? Tak penting orang ada, sebab Allah ada. Kita buat bukan kita nak orang tengok, Allah tengok. Allah, Tuhanku, tolong terima amal soleh aku, Tuhan. Ampun dosa aku. Tu, tabung. Jadi kita keluar, kita tak kisah. Pasal kita dah dipandang oleh Tuhan. Tuhan tolong tengoklah amal soleh ni. Walaupun kau buat tak banyak Tuhan, tapi aku nak engkau. Bayang. Tak? Bayang. Buat baik ni sebab umpama kita mengumpan. Mengumpan. Mengumpan diminta pandangan, mana gitu. Kita buat abang baik, kita minta pandangan Tuhan. Tolong tengok Tuhan. Tu dia panggil ikhlas. Buat baik kerana Allah tu dia panggil ikhlas. Orang ikhlas tak peduli dah. Orang puji ke, orang puji ke, orang caci ke, tak peduli dah. Orang yang ikhlas seperti mana kita tuang ayam atas daun keladi, tak lekat puji, tak lekat caci. Dia kebai daripada dipuji, dicaci. Puji pun tak apa, caci pun tak, aku tak peduli dah semua tu. Sebab aku nak satu pandangan saja, pandangan Tuhan kepada aku, pandangan Allah kepada aku. Itu saja aku. Jadi dalam hidup tu lah orang kata mencari keredaan Allah. Makna kita buat sesuatu kerana Allah, itulah mencari keredaan Allah. Kalau kita buat sesuatu, kita nak orang puji kita, kita hidup bukan kita nak pujian, bukan kita nak keredaan Allah lah tu, kita nak pujian orang, kita nak respect orang, kita nak respon orang pada kita. Tak peduli semua tu. Jadi ikhlas ni, orang puji pun kita tak rasa apa, orang caci pun tak rasa apa. Ikut suka aku buat bukan kerana orang, kerana Allah. Kalau kita ukur ilmu kita dengan amal kita, pada kita baik dah. Ilmu dan amal kita tu dah matching dah. Betul dah. Tak peduli dah. Orang nak komen dalam Facebook, orang nak kata apa, terpulang pada orang. Faham? Tak kisah dah. Ada orang bila orang respon tak baik, Allahu Akbar. Aku buat baik pun orang kata, aku buat tak baik pun orang kata dah. Buat baik pun susah orang tu kata. Pasal dia tak ikhlas lagi. Kalau ikhlas ni kata, pilih kata. Apa nak tahu pasal apa aku kata, apa main jumpa aku. Faham tak? Baru tahu pasal apa aku kata. Aku kata aku ukur dah. Faham tak? Aku kata ni, aku ukur dah. Aku dah match dah, tengok ilmu aku dengan kebenaran macam mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan duk kata kita ni nak bagi orang umat risau lah apa lah. Tak usah duk kata lah. Mai tu jumpa sendiri. Mai tanya pasal apa saya kata macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Wa huwa ta'ala yata'arrafu ila ibadihi biqadri ma wahabahu min al-'ilmi laduni.
Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, ila ibadihi, biqadri, mengikut ma wahabahum, apa yang dia memberi mereka, minil bayan, minal ilmi laduni, daripada ilmu laduni. Maknanya Allah memperkenalkan kita pada dia mengikut ilmu laduni itu sebanyak mana, setara mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala biqadri ma wahabahum minal ilmi al-laduni, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada pelajar ustaz, dia mengaji kat ustaz, tapi dia kritik ustaz. Kritik dalam Facebook tu tak betul. Hang mai jumpa aku, hang mai tanya aku pasal apa ustaz kata macam tu, baru betul. Dan kamu jangan tiru perangai macam dia. Buruk akhlak, buruk perangai, mana boleh. Kalau dia, kecuali kalau dia tolak ustaz sebagai ustaz dia lah. Kalau dia tak mengaku ustaz sebagai ustaz dia, kita tak apalah, tak ada masalah apa. Putus lah hubungan ustaz dengan dia. Dia bukan murid ustaz, ustaz bukan guru dia. Tak ada macam tu. Kamu jangan jadi macam tu. Dengan ustaz tak boleh, dengan guru. Kalau ustaz kan masih lagi kata dia murid ustaz ni, tapi tak tahulah kot dia kata ustaz bukan murid dia dah. Ikut suka dia. Kritik dalam Facebook tak boleh. Mai jumpa ustaz, pasal apa ustaz kata macam tu. Kurang adab. Allahumma salli ala sayyidina. Tu orang panggil orang sombong, orang belagak. Orang tak mengaji adab. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Orang yang pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pula sebelum subuh kita pada pagi ini ditaja oleh Fazilah binti Fuad Sanwe Kayangan Shah Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Zalekha Faizah Rohani Rozia Nuriza Nur Azizah Siti Azaliza Rozia Harisun Rahayu daripada Lunas. Yang ketiga, arwah Abdul Alin Siddiq bin Muhammad Ali. Yang keempat, Intan Bazanishah Siti Nur Arisa, arwah ibu Abidah Johari, arwah bapa Baharum Muhammad Ali Balakung. Yang kelima, Suhaida dan suami dan anak-anak Perak. Yang enam, Norashikin binti Kamaruddin Setiawangsa. Yang tujuh, Jamalia Ampun arwah Muhammad Siddiq Sakandari Khan, Muhammad Firzan bin Datuk Muhammad Akan, Siti Hashimah binti Muhammad Siddiq, Muhammad Yasin dan Muhammad Yasin bin Muhammad daripada Sabah. Yang ke-8, Ibu Hajah Kartini Zakaria, Ayahanda Haji Muhammad Radhi Omar, Kampung Teluk Malik Jitra. 9, Nurul Nadia Kamilia binti Mustafa, untuk Mak Maziah binti Ismail dan arwah Abah Mustafa bin Muhammad Syarif. 10, Allah yarham Haji Zakaria bin Haji Ahmad, Allah yarham Hajah Maimunah Husin, Allah yarham Haji Ismail Haji Dali, Allah yarham Hajah Aisyah Haji Long Bangi. 11, Sanusi bin Yusuf dan isteri Nur Rashida binti Syamsuddin Sungai Petani. 12, Allah yarham Hatiyah binti Osman dan Allah yarham Yahya bin Daus Simpang Taiping Perak. 9, arwah Bonda Mi'ah binti Sa'ad, arwah bapa Osman binti Don, arwah suami Amran bin Abdullah, Zaini binti Osman, anak anda Amzar bin Amran. Yang seterusnya, Allah yarham Haji Sa'id Muhammad bin Saleh, abah tercinta arwah abang Allah yarham Muhammad Nizamuddin dan mak tercinta Hajah Nur Aisyah bin Ibrahim Seri Manjung Perak. 16, Azah Hafizah binti Hasnul bin Hajah Salihah binti Osman, ayah Haji Hasnul bin Osman. 17,
Muhammad Haikal 18, arwah Hasan Ahmad dan arwah ibu bapa dan arwah mentua Keluang Johor. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala golongkan mereka dan golongan yang beriman dan masukkan dalam syurga, dalam Firdausul A'la. Moga-moga Allah bagi pada mereka dan keluarga kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang berkat, diberkati dalam kehidupan, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga semua penaja kita dan kita semua dimatikan dalam husnul khatimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencetuskan dalam hati mereka perasaan. Allah mencetuskan dalam hati mereka perasaan untuk nak kenal Tuhan. Moga-moga Allah bagi kepada mereka semangat dan kekuatan untuk meneruskan hidup sebagai seorang yang beriman. Moga-moga Allah senaraikan mereka termasuk dalam golongan orang-orang soleh. Kerana sekurang-kurang penghuni syurga itu ialah derajatnya darjat orang soleh. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka sehingga mereka dapat bersihkan hati daripada sifat-sifat yang buruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada hati mereka dunia sehingga mereka dapat dapat memenuhkan hati mereka dengan ilmu laduni untuk mereka kenal pencipta yang maha berkuasa, yang maha esa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya tanpa henti-henti sehinggalah dapat mereka mengamalkan amal yang soleh sepanjang umur dan sepanjang usia yang ada. Mudah-mudahan Allah buka pada kita pada pagi ini doa mustajab sehingga kita semua mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat syafaat Nabi pada hari kita semua dibangkitkan esok, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri.